Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rakan-rakan saya, kenal-kenal saya di Facebook pada petang ini. Saya minta maaf lah mengambil masa petang. Waktu petang ni selalu pergi berlari. Tapi di tempat saya ni baru lepas hujan. Jadi kita ambil kesempatan untuk kata sharing lah apa yang sharing pandangan saya tentang apa yang berlaku di Malaysia ketika ini ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita menyaksikan perkembangan apa yang sedang berlaku seminggu, 2 minggu ni, pertamanya sudah semestinya kes COVID kita hampir mencapai 10K. Kalau ikut turutan, sepatutnya hari ni 10K lah. Tapi kes hari ni 9,300 lebih kan. Tapi itu tidak bermakna kita selamat lah sebab 9,000 ni kesnya tinggi jugalah. Terutama di Selangor kesnya hampir 4,000. Dan di Negeri Sembilan, Melaka pula mencatatkan peningkatan yang sangat mendadak kan. Pada semalam 222, hari ini meningkat sehingga ke 800. Jadi ia menjadi satu yang menjadi sesuatu yang risaulah kepada kita semua. Baik, kemudian selain daripada itu kalau kita saksikan pula senario politik negara dengan UMNO menarik kononnya menarik diri sokongan kepada Perikatan Nasional dan ini menjadikan apa orang kata nak menjatuhkan PN lah dalam keadaan yang segeralah. Tetapi kalau kita tengok situasinya, kita punya kerajaan masih lagi berjalan seperti biasa. Cumanya saya berpandangan saya rasa pandangan saya ni bukanlah muktamad tetapi mungkin boleh didengari oleh semua. Sebenarnya kita kena menyerulah kepada semua MP, ahli parlimen yang mereka pun akan bersidang tidak lama lagi ni pada hujung bulan ini insya-Allah. Kita mencadangkan agar tolong hentikan segala-gala persengketaan buat masa ini. Cukuplah rakyat sudah muak dengan apa yang telah kalian lakukan Masing-masing nak kata dia yang paling hebat, dialah punya apa orang kata dia punya stand paling kuat, paling utuh, paling cara dia paling yang terbaik. Cukup. Sepatutnya apabila parlimen bersidang walaupun 5 hari, ada orang kecam juga 5 hari. Bayangkan Anwar Ibrahim kata aku tak nak pergi parlimen pula. Dia seru pula ahli parlimen PH tak payah pergi. Itu dia suruh buka parlimen, dah buka parlimen nak boykot pula. Jadi sebenarnya itu menunjukkan kita punya kematangan ahli politik kita masih di tahap sekolah tadika lagi lah saya boleh katakan. Dan orang dalam satu dunia ni semuanya sedang bertarung nyawa kan. Dan saya bersama dengan rakan-rakan seminggu 2 minggu ni, rakan-rakan saya kat sekolah, rakan-rakan saya, isteri, kawan saya kan, kawan saya punya isteri yang baru saja meninggal dunia disebabkan COVID. Ini semuanya bukan mainan maksudnya COVID ni bukan sesuatu benda yang kita boleh main-main sahaja. Tetapi ia boleh menyebabkan orang yang daripada mempunyai satu keluarga yang besar, menjadi anak-anak yang pada awalnya mempunyai ibu dan ayah, akhirnya boleh jadi yatim boleh jadi yatim piatu lagi. Jadi perkara begini saya merasakan para pimpinan politik perlu sedarlah sangat-sangat. Cukuplah bermain-main sentimen, bermain-main kenyataan, berbalas-balas kenyataan cukup. Nak lagi kepada ahli-ahli parlimen Muslim. Itu sebab saya sangat menyokong orang kata kita bawa seruan pilihlah calon Muslim berwibawa. Sebab kita tahu sesiapa yang mempunyai pandangan Muslim berwibawa ini, memilih calon Muslim berwibawa ini, sudah pasti orang yang akan naik sebagai Muslim berwibawa ni dia akan fikirkan kepada 5 maslahah Islam yang tertinggi itu kan. 5 darurat yang tertinggi dalam maslahah Islam. Jadi itu sebab dan kebanyakannya apabila kita memilih pun kita kena pilih mereka yang ada kesedaran Islam yang pertamanya. Sebelum kita pergi memilih dia ni tak korup ke apa ke kan.
Sebab kalau kita pilih calon Muslim di bawah, sudah pastilah calon yang pilih tu dia tak korup kan. InsyaAllah wallahu insyaAllah kan, kerana dia meyakini bahawa ini adalah cara aku kan. Ini adalah aku percaya dengan agama aku ajar macam ni, Al-Quran telah mengajarkan aku begini. Jadi sepatutnya MP-MP Muslim terutamanya sedarlah sepatutnya kita lah yang lebih menjadi contoh kepada MP yang belum Muslim lagi kan. Kita lah yang sepatutnya menjadi contoh bahawa Malaysia ini majoritinya Muslim, majoritinya orang Melayu kita, dan kalau semua MP Muslim bersepakat, bersepadu, saya rasa orang-orang non-Muslim kat sana dia takkan nak heboh-hebohnya. Dia takkan nak buat percaturan di yang lain sebab dia tahu okey je aku duduk dalam Malaysia ni kan, MP Muslim aku okey je, dia jaga je kebajikan aku, dia tengok je aku punya kekurangan yang ada. Jadi sebenarnya benda itulah yang kita mahukan. Baiklah, saya rasa cukuplah pandangan saya pada petang ini. Terima kasih kepada mereka yang menyaksikan dan mendengarkan walaupun tak ramai kan. Yelah, kita ni bukan influencer lagi kan, baru anak-anak kocik. Tapi nak katakan dekat sini bahawa kita kena sedar bahawa netizen ataupun masyarakat umum sekarang ni dia punya kuasa. So gunakanlah kuasa anda sekarang ini, nyatakan pandangan bahawa stop this drama. Cukuplah, kita dah tengok drama Melayu dah cukup banyak lah kat TV ni. Kat Astro pun banyak, dekat TV3 apatah lagi kan, punyalah banyak drama. Takkanlah kita punya MP ataupun ahli politik kita pun nak berdrama juga kan. Jadi cukup, sepatutnya kita kena bersatu padu kan, kita kena bekerjasama kan, rapatkan saf. Muslim tak non-Muslim, no. There is, kita kena, orang kata cakap kat tepi mic orang kata kan, kita kena mula mengambil tempat kan, bersepadu dalam menyatakan pandangan kita. Jadi kan, netizen di luar sana kan, pastikan kita ambil pot kan, kita kata kat Twitter ke, kat Facebook ke, dekat mana-mana sekarang ni, kita desak kepada MP Muslim kita yang akan bersidang tidak lama lagi, hentikan. Janganlah ada usul-usul tak percaya ni, ketepikan dulu kan. Kita kena settlekan masalah COVID ni. Rakyat rakyat terseksa. Rakyat hilang pendapatan. Kita yang di Selangor dah masuk PKPD pun masih sama, kes masih terus meningkat. Ya, kes meningkat sebab apa? Kita bukan banyak buat saringan, betul. Saya tak nafikan bila kita buat makin banyak buat saringan, makin banyaklah catatan kes dia. Ya, tak nafikan. Tetapi takkan kita nak sampai kesudah PKPD kan? Sampai viral pula PKPD oleh yang berhormat Timbalan Perdana Menteri kita yang baru dilantik itu, PKPD hingga ke jannah. Sampai ke macam tu saya ke? Cukup. Kan? Kita punya rakyat perlukan kehidupan, perlukan jaminan. Jadi semua MP ketepikan dulu. Please ketepikan. Saya baca ada pandangan daripada Ustaz Muhammad Azizi pun, please stop. Kan? Dia kata cukup dan cuba fokus untuk selesaikan. Sekarang ni kerajaan PM punya cara sekarang ni tak betul. Cara dia. Betul tak? Mungkin cara dia silap. Ada kurang. Dah tak jalan dah. Tak macam dulu dah. Jadi pandangan-pandangan daripada pembangkang pula yang ada, PH ke, Parti Pejuang yang baru disahkan ke, tak kisahlah mana-mana, Najib sendiri ke yang bergerak sendiri ke, kena bagilah cadangan. Bagi cadangan. Fight for that. Kerajaan kalau rasa itu cadangan yang bagus untuk diaplikasikan, untuk digunakan bagi mengurangkan kes, cubalah laksanakan. Janganlah rasa bongkak sebab kau jadi kerajaan. Tak bagus macam tu. Kerajaan perlu dengar. Pembangkang imbang. Itu peranan sebenarnya. Tapi kita dah cara kita ni dah salah. Dia dah terbalik dah kan. Aku kerajaan suka hati aku lah kan. Aku ada kuasa veto, tak boleh. Jadi cuba imbangkan antara pandangan daripada pembangkang dan cara yang tak jalan-jalan daripada kerajaan ni. Jadi supaya akhirnya kita akan dapat satu penyelesaian yang mudah. Okey, bukan penyelesaian mudah, penyelesaian yang bersama. Daripada tadi nak habis, tiba-tiba dah berceloi ya. Jadi kesimpulannya saya nak sampaikan penutup kat sini bahawa marilah MP semua yang akan bersidang tak lama lagi ni,
dan juga kerajaan serta pembangkang cukuplah. Saya ada di kat Twitter tu asyik duduk salah sana, duduk salah sini. Netizen pun main beranak, netizen pun sama orang kalau yang dia dah bengang. Yalah, netizen kan dia rakyat dia tak ada kuasa. Dia ikut je apa kerajaan bagi. Jadi bila dia rasa tertekan dia akan cakap je lah. Jadi please lah tengok balik apa yang ada, apa yang boleh kita sepakat, apa yang kita boleh bantu sesama sendiri, bantulah. Cukuplah kita berbeza pandangan ini dan jadikanlah agar kita punya Malaysia ni kembali. Semalam 9 Julai, setahun yang lepas 9 Julai 2020, kosong kes tempatan. Tetapi semalam kes jadi 9,000. Maksudnya kes kosong tu jadi kenangan je lah. Sebenarnya Malaysia pernah menang, hampir menang. Jadi jangan kita pula sebagai rakyat jangan tak percaya pula bahawa Malaysia kita ni tak boleh menang. Kita kena percaya bahawa Malaysia boleh menang, Malaysia boleh tangani COVID, Malaysia boleh jadi contoh dan akhirnya semua rakyat kita akan kembali kepada kehidupan yang boleh diorang hidup untuk memberi nafkah kepada keluarga, memberi makan kepada keluarga. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawab daripada saya. Terima kasih kepada mereka yang menyaksikan sesi pada petang ni. Sebenarnya saya nak cuba mic je. Tapi alang-alang dah cuba mic tu, saya pun bagilah pandangan saya. Pandangan saya ni tak ada kena-mena dengan mana-mana parti. Ini adalah pandangan peribadi saya semata-mata. Mudah-mudahan kan pandangan ini bolehlah diterima oleh kalian sebagai seorang sahabat saya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.